You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Pengenalan. Pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri yang unik dan penting di Malaysia, yang mana merupakan sejenis kerajaan di mana raja menjadi ketua negara. Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kesultanan Melayu yang berpusat di negeri Melaka, Malaysia zaman moden. Persamaan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka dengan ciri-ciri negara bangsa moden dapat dilihat seperti wilayah pengaruh, kedaulatan, lambang, keunggulan undang-undang rakyat dan kerajaan. Antara sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka ialah Sultan merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh sistem pembesar. Sistem pembesar utama yang membantu Sultan dalam mentadbir Melaka ialah sistem pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada bendahara, penghulu, bendahari, temenggung dan laksamana. Sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang umumnya berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Warisan Kesultanan Melayu Melaka juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang bagi Johor, Perak dan Pahang. Selain itu, terdapat beberapa undang-undang yang disalin dan dipinda berdasarkan hukum kanun Melaka untuk disesuaikan dengan unsur tempatan dan sistem pemerintahan beraja sekarang. Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa asing pada suatu ketika dahulu seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun. Kedatangan kuasa asing adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka memilih Tanah Melayu sebagai sasaran. Antaranya adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik dan agama. Faktor yang pertama ialah dari segi ekonomi pada ketika itu, yang mana keperluan mereka terhadap bahan mentah yang kaya di Tanah Melayu. Antara mentah yang ada di Tanah Melayu ialah seperti rempah ratus, biji timah, kopi dan getah. Sebagai contoh, British datang ke Tanah Melayu bagi mendapatkan rempah bagi keperluan memanaskan badan mereka dan biji timah bagi mengetinkan makanan. Faktor kedua ialah disebabkan oleh politik kerana penjajah asing ingin meluaskan lagi kuasa mereka dengan penjajahan. Ini digalakkan lagi apabila adanya galakan moral dan kewangan pembesar Portugis serta perubahan campur tangan British dalam sistem pemerintahan di Tanah Melayu. Faktor ketiga ialah disebabkan oleh faktor sosial kerana adanya tuntutan perkembangan ideologi barat yang mengatakan bahawa mereka lebih moden dan berkembang daripada Tanah Melayu. Maka campur tangan agama Kristian juga menjadi penggalak untuk mengembangkan lagi sosial mereka dengan slogan gold, kekayaan, glory, kemegahan dan gospel, keagamaan. Justeru, semua pihak perlu sedar dan mengambil iktibar daripada sejarah penjajahan yang panjang ini agar bumi yang tercinta ini tidak terjajah untuk kali kedua. Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita seperti berdiplomasi dan agresif. Contoh negara barat yang telah berjaya menguasai negara kita ialah Portugis, Belanda dan British. Sebagai contoh, pada tahun 1873, kerajaan British telah diambil alih oleh Parti Konservatif daripada Parti Liberal. Maka dengan ini, kerajaan tersebut secara langsung telah mengamalkan dasar campur tangan di negeri Melayu. Mereka telah campur tangan dari segi politik, ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Dengan ini, British dapat meluaskan kuasanya di Tanah Melayu. Bagi Belanda pula, ianya telah menggunakan strategi secara serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Sebagai contoh, Belanda telah menyerang
dengan penduduk tanah Melayu seperti rakyat Selangor dan rakyat Johor. Melalui perjanjian pula, Belanda telah mengadakan perjanjian seperti perjanjian dengan Perak dan Selangor. Perjanjian Inggeris-Belanda tahun 1824 juga adalah antara pakatan yang berjaya dibuat oleh pihak Belanda dalam strategi menguasai tanah Melayu. Kesimpulannya, setelah mengetahui strategi kuasa barat menguasai tanah Melayu, kita sewajarnya mengambil iktibar dan pengajaran daripada taktik dan strategi mereka. Kesan penguasaan mereka memberi impak yang amat besar yang mana menyebabkan berlakunya perubahan besar-besaran dalam pelbagai aspek politik, ekonomi dan sosial. Setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat dan bekerjasama, memajukan ekonomi negara dan sentiasa bersiap sedia mengenai ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Kita perlu bersedia mempertahankan negara ini daripada ancaman luar atau dalam yang boleh menggugatkan kedaulatan negara. Kedaulatan negara penting bagi menjalankan pemerintahan serta membatasi dan mengekang ancaman negara luar. Antara cara dan usaha yang boleh diambil ialah dengan menjadi rakyat yang bersatu hati dan bekerjasama hidup dalam harmoni. Ketegangan antara kaum dan bangsa amat membahayakan keadaan negara yang mana boleh menyebabkan perpecahan sesama sendiri dan memberi kesan negatif. Keselamatan dan kedaulatan negara bukan sahaja tanggungjawab polis dan tentera, tetapi seluruh rakyat negara ini. Selain itu, semangat nasionalisme dan patriotisme yang mendalam amat penting untuk ditanam bagi setiap rakyat dan bangsa supaya perasaan untuk mempertahankan negara menjadi kuat bagi menjamin kemerdekaan negara kita. Semangat patriotisme terhadap negara tidak sewajarnya timbul hanya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan atau apabila negara berada dalam ancaman musuh semata-mata. Di samping itu, kestabilan politik juga antara usaha dan cara untuk menjaga kedaulatan negara. Justru itu, para pemimpin di sesebuah negara perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam untuk bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Kesimpulannya, demi menjaga kedaulatan negara kita, usaha dan cara tersebut sebenarnya merangkumi dari segi individu, masyarakat dan negara itu sendiri seperti yang disebut. Tanpanya, negara akan musnah dan hancur, bukannya kerana diserang musuh. Di akhir kajian kes ini, saya dapat simpulkan beberapa perkara dan pengajaran yang dapat saya pelajari. Antara yang dapat disimpulkan ialah dapat mengetahui sistem pentadbiran beraja yang diguna pakai sekarang, yang mana kita warisi daripada zaman dahulu kala, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, saya juga dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kuasa barat datang ke negara kita atas sebab-sebab yang tertentu, yang mana harus kita waspada di sepanjang zaman agar sejarah tidak berulang. Dengan mengetahui strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita juga antara yang dapat saya analisa sepanjang menjalankan kajian kes ini. Akhir sekali, dengan kesedaran ini, saya dapat berwaspada dengan unsur luar yang boleh menggugat kedaulatan negara kita